بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، تحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kita ingin mencapai keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk sama-sama kita melakukan amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan menyambung lagi berkenaan dengan seorang tabi'in yang kita ceritakan pada minggu yang lepas, iaitulah Syekh Az-Zahid fi asrihi Muhammad ibn Wasi' al-Azdi, yang mana kita sambung pada cerita yang lalu. Walamma wada'atil ma'ariku awzaraha, setelah selesainya peperangan, kata Yazid bin Muhallab li khazinihi, kata panglima perang iaitulah Yazid bin Muhallab kepada penjaga harta, ahsin lana ghanaim hatta nu'tiya kulla dhi haqqin haqqah, kiralah harta rampasan perang ini sehingga kita dapat berikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapat harta rampasan perang. Maka orang yang ditugaskan untuk menjaga harta rampasan perang ni pun dikira fa'ajizu an dhalik, tak mampu nak kira. Kenapa? Kerana terlampau banyaknya harta rampasan perang. Faqusimatil ghanaim bainal jundi qismatan qa'imatan 'ala tasamuh, maka dibahagikan harta rampasan perang itu sesama tentera dengan cara yang di atas dasar tolak ansur. Jadi setelah didapati dalam harta rampasan perang itu ada satu mahkota
tajan masuran min khalisi zahabi. Ada satu mahkota yang bertatahkan emas tulin, yang dihiasi dengan permata dan intan, muzakhrafan birawa'in nuqush, dan ada ukiran yang menarik pada mahkota itu, yang mana setiap mata yang melihat kepada mahkota ini pasti akan tertarik, kerana mahkota yang sangat indah, yang mana mestilah kita panggil apa, mahkota raja lah biasanya. Fa akhazahu Yazid biyadihi, maka Yazid bin Muhallab pun mengambil mahkota itu dan diangkat sehinggalah dapat dilihat oleh semua tentera-tentera yang ada. Summa qala, kemudian dia mengatakan, atarawna anna ahadan yazhadu fi hadha taj, adakah kamu melihat ada di kalangan kita ni yang akan menolak mahkota ini, mahkota yang bernilai, yang sangat bernilai harganya. Maka tentera mengatakan, aslahallahu al-amir wa man dhal ladhi yazhadu bihi, siapa yang nak tolak mahkota ni wahai amir? Tak ada orang tolak mahkota macam ini. Kalau diberikan peluang, masing-masing nak lah. Faqala satarawna annahu ma zala fi ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam man yazhadu bihi. Maka Panglima mengatakan, akan ada di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menolak harta ini. Wa bimil'il ardi min mislihi, bahkan dia akan menolak seluruh isi bumi ini. Allahu akbar. Summa iltafata ila hajibihi wa qala, kemudian dia berpaling kepada pengawalnya. Maka dia kata, iltamis lana Muhammad ibn Wasi' al-Azdi, tolong pergi panggil Muhammad ibn Wasi' al-Azdi. Fantalaqa, maka pengawal pun pergilah cari di setiap arah, di setiap tempat. Fa'alfahu qad intaha makanan qasiyan 'anil nas. Rupa-rupanya dia mencari Muhammad ini mencari tempat yang jauh daripada manusia. Wantasaba qa'iman yatanaffalu, dalam keadaan berdiri tegak, yatanaffal, melakukan semayang-semayang sunat. Sebab tu kita ni orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala bukan saja semayang fardu saja. Lagi-lagi semayang sunat kena jagalah. Lepas semayang fardu, iringi dengan semayang sunat. Jangan duduk saja. Ni duduk saja, duduk sembang. Semayang sunat 2 rakaat, apa ruginya? Kerana apa? Menambahkan lagi. Ataupun kita panggil apa? Dia backup balik, cover balik benda yang kita lalai dalam semayang jemaah tadi. Mungkin ada kurang, maka ditampung dengan semayang sunat yang kita buat. Jadi dalam keadaan di semayang sunat, wa yad'u, dia berdoa pada Allah Ta'ala, wa yabtahil wa yastaghfiru, dia bermunajat pada Allah, istighfar pada Allah Ta'ala. Fa aqbala alaihi wa qala, lalu pengawal tu pun mengatakan pada dia, innal amira yad'uka liliqa'ihi wa yas'aluka an tamdiya ilaihi sa'a. Sesungguhnya Panglima panggil kamu untuk menghadap dia, dan dia memohon ataupun dia menyuruh untuk datang segera, datang sekaranglah. Famadha ma'al hajib, terus Muhammad ibn Wasi' pergi. Hatta idza sara indal amir, sehinggalah dia sampai di depan amir. Hayya wa jalasa qariban minhu, maka amir mengucapkan salam dan dia pun duduk berdekatan dengan amir tadi, Panglima, dan dijawab salam amir dengan cara yang baik. Kemudian diangkatkan mahkota yang ada di tangannya. Wa qala ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, inna jundal muslimin qad zafiru bihadha taj thamin. Sesungguhnya tentera-tentera Islam berjaya memperolehi mahkota yang sangat bernilai ini.
wa qad ra'aitu an uthiraka bihi, maka aku lihat satu penghormatan, aku nak menyerahkan mahkota ni kepada engkau. Fatabat nufusul jundi bidzalik, moga ini dapat menyenangkan hati semua tentera. Maka kata Abu Abdullah, faqala taj'aluhu min nasibi ana ayyuhal amir. Dia tengok mahkota ni, dia kata, adakah engkau nak jadikan mahkota ini bahagian aku, wahai amir? Kata amir, na'am, ya, min nasibika anta, daripada bahagiamu. Apa jawapan dia, tuan-tuan sekalian? La hajata li bihi ayyuhal amir. Aku tak berhajat kepada mahkota ini, wahai amir. Tak nak, tuan-tuan sekalian. Yang menjadi bahagian dia, dia tak nak. Mana mahkota yang bernilai ni, dia tolak. Tak nak kepada harta dunia ni. Wa juzita wa iyahum anni khaira. Diucapkan terima kasih. Lalu panglima ni sungguhlah nak juga diambil mahkota ni. Maka dia bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Aqsamtu alaika billahi la ta'khuzanna. Ambil juga. Aku sumpah dengan nama Allah, muka nak ambil mahkota ni. Oleh kerana, tuan-tuan sekalian, panglima perang bersumpah dengan nama Allah, maka dia kena ambil lah. Maka dia ambil mahkota tadi, kemudian dia minta izin dan dia beredar daripada majlis. Orang-orang yang melihat keadaan itu, hadirin yang datang, ada yang tak kenal Syekh ni. Pasal ramah, ada lagi orang tak kenal. Muhammad ibn Wasi' al-Asdi. Lalu mereka mengatakan, ha huwa dha qad ista'thara bitaji wa madabihi. Dia telah bolot mahkota. Boleh mahkota ditinggalkan. Dapat mahkota dibolot habis orang dia. Orang duk cakap belakang ni. Fa amara Yazid ghulaman min ghilmanihi ay yatba'ahu mustakhfiyan anhu. Maka Yazid bin Muhallab, tuan-tuan sekalian, diperintahkan kepada ghulam dia, kepada anak buah dia, supaya ikut dan intip Muhammad ibn Wasi' tadi tu. Pergi ikut dia dan lihat apa yang dia buat dengan mahkota itu, dan berikan aku kabar berita setelah kamu ikut dia. Maka anak buah pun ikutlah. Dia pun tak tahu kenapa kena suruh ikut ni. Dia pun ikutlah, tuan-tuan sekalian. Madha Muhammad bin Wasi' fi tariqihi wa taju fi yadihi. Dan Muhammad bin Wasi' pun dalam perjalanan dia tadi, dalam keadaan memegang mahkota di tangan dia. Lalu, tuan-tuan sekalian, dalam perjalanan tu, fa'arada lahu rajulun ash'athu aghbar zariyul hay'ah. Tiba-tiba ada orang tahan. Seorang lelaki yang menahan, yang selekeh, yang kusuk masai. Ditanya kepada Muhammad ibn Wasi' al-Asdi, min malillah, min malillah. Berilah sedekah daripada harta Allah Ta'ala. Lalu Syekh ni, tuan-tuan sekalian, duk tengok kanan, duk tengok kiri, duk tengok belakang, duk perhati, tuan-tuan sekalian. Bila dia pasti tak ada orang yang melihat dia, apa yang dia buat, diberikan mahkota tadi bagi orang yang minta pada tu. Diberikan mahkota tadi kepada orang yang meminta tadi tu. Yang mana bila mana dia berikan, tuan-tuan sekalian, summan talaqa farihan jazilan, dia berlalu dengan rasa penuh gembira. Seolah-olah alqa'an kahilihi ib'an kana yuthqilu zahra. Seolah-olah dia telah melepaskan satu bebanan yang berat yang dipikul di belakang dia. Yang mana dia tak nak kepada mahkota ini, dia tolak terus, tuan-tuan sekalian. Orang minta dibagi gitu je. Mahkota pula, tuan-tuan sekalian, berapa juta tak tahu, wallahu a'lam. Maka bila mana dia pun pergi tadi, fa'amsakal ghulamu biyadi sa'il. Anak buah kepada panglima pun pegang tangan orang tadi tu. Dan dibawa bertemu dengan panglima. Dan diceritakan kepada berita tadi tu. Maka panglima pun, tuan-tuan sekalian, mengambil mahkota tu daripada orang tadi. Tapi dah ambil sajalah, dia ganti dengan hak lain.
digantikan dengan pelbagai harta yang hebat, sehinggalah kawan tu redha. Banyak harta boleh ni. Kemudian tuan-tuan sekalian, panglima perang pun berpaling kepada tentera-tentera Islam. Lalu dia mengatakan, amma qultu lakum innahu ma zala fi ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam man yazhadu bihadha taj wa amsalih. Tidakkah aku bagi tahu kepada kamu semua, masih ada di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka-mereka yang menolak mahkota ini. Malah dia akan menolak yang seumpama dengannya ataupun seluruh isi dunia ni. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah Muhammad ibn Wasi' al-Azdi, seorang yang sangat zuhud pada zaman dia. Yang mana tuan-tuan sekalian, dia berjuang yujahid musyrikin, menentang orang musyrik di bawah panji Yazid bin Muhallab, sehinggalah iqtaraba mau'idul hajj, sehinggalah tiba saat untuk menunaikan haji. Sudah molek kita pun sekarang ni dalam fatrah untuk menunaikan haji, yang mana bulan haji bulan Zulhijjah. Sebut bulan Zulhijjah ni bulan haji lah. Kerana haji ni ada bulan dia, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji ni bulan-bulan yang dimaklumi. Dia ada bulan dia. Jadi ni sekarang ni kita akhir bulan Zulqa'dah dan kita akan masuk bulan Zulhijjah, bulan-bulan haram. Bulan haram ni banyak kelebihan. Ditambah pula tuan-tuan sekalian dengan awal bulan Zulhijjah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana antara ma min ayyamin ahabbu ila Allah, tidak ada hari yang paling disukai oleh Allah Taala melainkan hari-hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah ni. 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah ni tuan-tuan sekalian, amalan-amalan dia sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengambil peluang ini, sempena kedatangan bulan Zulhijjah yang tak lama lagi, iaitulah pada hari Khamis ni kalau tak silap tuan-tuan sekalian, 1 Zulhijjah, sampailah Arafah dan sampailah hari haji korban dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, dalam tempoh fatrah kita ambillah peluang untuk menggandakan amalan-amalan soleh pada awal bulan Zulhijjah ni. Jangan lepaskan peluang. Kerana Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan Zulhijjah ni. Nabi puasa, awal-awal Zulhijjah puasa. Nabi banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Jadi kita ambil peluang, jangan tinggal sembahyang berjemaah dan sebagainya. Kenapa? Amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalamnya terhimpun pelbagai-bagai amalan, itu yang hebat tu. Terhimpun banyak amalan dalam bulan Zulhijjah ni. Dan Allah Taala mengatakan wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan 10 malam. 10 malam ni kata ulama iaitulah 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi tuan-tuan sekalian, siapa-siapa yang ada kemampuan, dia boleh masuklah jadi peserta untuk korban, kan. Yang tuan-tuan ada kemampuan ni masuklah. Jangan kita panggil apa, simpan harta tu. Gunakanlah. Kenapa? Korban ni tuan-tuan sekalian satu ibadat yang mana yang merupakan syiar Islam. Dia bukan macam program-program tahunan sukan ni, bukan tuan-tuan sekalian, setahun sekali. Akan tapi dia satu syiar Islam, yang mana Allah Ta'ala mengagungkan bulan Zulhijjah, dan juga korban ini yang dilakukan oleh Nabi-Nabi yang terdahulu, daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Nabi banyak melakukan ibadat korban. Jadi ambil peluang ni tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita joinlah, ambil peluang, kerana benda ni setahun sekali saja datang untuk kita korban. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana tibanya waktu haji, falamma lam yabqa amamahu ghairu waqtin qasir, bila mana
tidak ada waktu yang maknanya di hadapan dia tak ada dah masa yang panjang, maknanya dekat dah dengan waktu haji. Dakhala ala Yazid, dia pun pergi berjumpa dengan Yazid. Wasta'zanahu fil insirafi ila qiyami bin nusuk, dan dia minta izin dengan panglima supaya apa, dia nak pergi menunaikan haji, menunaikan ibadat haji. Faqala lahu Yazid, maka kata Yazid, iznuka biyadika ya Aba Abdillah famdi mata syi'ta. Lalu kata Yazid bin Muhallab, terserahlah padamu ya wahai Aba Abdillah, maka pergilah seperti mana yang kau kendaki. Wa qad amarna laka bimablaghin minal mali yu'inuka ala hajjika, dan kami perintahkan supaya diberikan sejumlah wang untuk bantu kamu menunaikan ibadat haji. Maka kata Muhammad, tuan-tuan sekalian, bin Wasi' al-Azdi ditanya, wahal sata'muru bimisli hadzal mali likulli jundi min junudika ya ayyuhal amir, adakah engkau berikan harta ni jumlah yang sama kepada semua tentera, wahai panglima? Kata dia, taklah, yang ni khusus, memang untukmu saja. Lalu kata dia, tuan-tuan sekalian, la hajata li bi syai'in ukhassu bihi min duni jundil muslimin. Saya tak perlukan wang yang khusus min duni jundil muslimin, yang lain daripada tentera-tentera Islam yang lain. Dia tak nak, tuan-tuan sekalian. Panglima perang nak duit lagi, dia tak nak. Dalam mahkota pun tolak, duit untuk pergi buat haji pun tolak juga. Ini yang kata zuhud, tuan-tuan sekalian. Summa wadda'ahu wan sarafa, kemudian dia pun mengucapkan selamat tinggal dan beredar. Lalu tuan-tuan sekalian, bila mana Muhammad ibn Wasi' al-Azdi ni pergi menunaikan ibadat haji, maka pemergian dia itu dirasakan sangat berat oleh Yazid bin Muhallab. Ini orang yang hebat. Pemergian dia tadi rasa berat sangat dirasakan oleh Muhammad dan dirasakan oleh Yazid bin Muhallab, seperti mana tentera-tentera Islam yang lain pun rasa begitu juga. Rasa berat bila mana tak ada Muhammad ibn Wasi' al-Azdi. Mereka rasa sedih. Wa asifu li hirmani jaishihim adh-dhafir min barakatihi. Mereka merasa sedih kerana apa? Kerana tidak dapat menikmati daripada keberkatan dia. Dan mereka mengharapkan supaya Muhammad ibn Wasi' al-Azdi ini dapat kembali kepada mereka sejurus setelah menunaikan ibadat haji. Rasa maknanya harap dia balik derah lah, maknanya lepas habis ibadat haji ni boleh sama-sama dengan tentera-tentera Islam. Kenapa, tuan-tuan sekalian? Tidak pelik, wala gharwa faqad kana quwadul muslimin al-muntashirun, panglima-panglima perang yang bertaburan di seluruh pelosok bumi ini, yahrisuna asyaddal hirsi, sentiasa berusaha ala ayyakuna abidul Basrah Muhammad bin Wasi' al-Azdi fi idari jaishihim. Mereka nak supaya apa? Tentera-tentera ni yang mana kita panggil apa, jumlah tentera-tentera mereka ni disertai juga oleh seorang abid al-Basrah, seorang yang kuat ibadat Basrah, iaitulah Muhammad ibn Wasi' al-Azdi. Kenapa? Kerana mereka ni rasa bertuah dengan kewujudan dia. Khairan katsira, dapat kebaikan yang sangat besar. Wa yarjuna Allah azza wa jalla ay yahabahumun nasr wal mu'azzar bi salih da'wati, dan mereka mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemenangan dan dengan keberkatan doa dia, dengan keberkatan doa Syekh ni lah. Wa ba'du fama akrama hadhihi an-nufus allati kanat saghiratan fi uyuni anfusiha, alangkah mulianya jiwa yang dipandang kerdil oleh empunya diri, kabiratan indallah wan nas, akan tapi terlalu agung di sisi Allah dan pandangan manusia. Betapa hebatnya, tuan-tuan sekalian, sejarah manusia ini dihiasi dengan manusia-manusia yang agung ini. Jadi tuan-tuan sekalian, ada satu cerita lagi insya-Allah kita akan ceritakan pada malam ini tentang Muhammad ibn Wasi' al-Azdi ini. Yang mana kata Qutaibah bin Muslim, seorang panglima perang, dia mengatakan, inna isba'a Muhammad bin Wasi' al-Azdi ahabbu ilayya min alfi sayfin syahir
yahmiluha alfu syabbin tarir. Sesungguhnya jari-jari Muhammad ibn Wasi' al-Azdi lebih saya suka, lebih saya sayang daripada 1000 pedang yang dihunus oleh 1000 orang pemuda-pemuda. Ini dia tuan-tuan sekalian. Kita akan ceritakan kisah dia. Yang mana tuan-tuan sekalian, kita sekarang nahnul an, kita anggaplah kita sekarang ni berada pada tahun 87 Hijrah. Tuan-tuan, kita bayangkan kita berada pada tahun 87 Hijrah, yang mana pada tahun ini satu kebanggaan bagi tentera-tentera Islam yang dipimpin oleh seorang panglima yang hebat, iaitu Qutaibah bin Muslim al-Bahili, yang sedang mara dengan tentera-tentera yang gagah perkasa. Min Madinati Marwa, daripada satu kota yang namanya Marwa, mutawajjihan ila mintiqati Bukhara, menuju kepada satu tempat yang namanya Bukhara. Bukhara ni tuan-tuan sekalian satu bandar di Uzbekistan. Jadi nak pergi ke Bukhara. Uzbek ni tempat Imam Bukhari. Faqad aqada al-azma ala an yaftaha ma tabaqqa min biladi ma wara'a an-nahri. Maka panglima berazam untuk membuka apa-apa yang masih ada di negeri di sebalik sungai. Wa ayaghzuwa atrafa Sin, dan dia nak dapat juga memerangi sempadan Sin, sempadan Cina, dan mengenakan jizyah kepada penduduk-penduduk dia. Akan tapi tuan-tuan sekalian, Qutaibah bin Muslim al-Bahili ini makada ya'buru nahra Sayhun, wala bagaimanapun Qutaibah ni menyeberangi sungai Sayhun, hatta nazara bihi ahlu Bukhara, sehinggalah sampai kepada pengetahuan penduduk-penduduk Bukhara. Jadi bila mana tentera-tentera Islam ni seberang sungai Sayhun, satu sungai yang sangat besar tuan-tuan sekalian selepas daripada Samarkand, dapat berita daripada ahli Bukhara bahawa tentera Islam datang, maka mereka ni memukul ataupun memalu gendang perang di setiap pelusuk. Duk palu gendang perang, ketuk-ketuk tuan-tuan sekalian, yang mana watafiku yastasrikhu dan aqwam alladhina hawlahum minas sughri, yang mana mereka ni meminta bantuan daripada negara-negara jiran yang sekitar dengan mereka. Di antaranya Saudi, dan Turki, dan juga Sin, China, dan banyak lagi tuan-tuan sekalian. Jadi bila mana Bukhara tadi tu berjaya mengumpulkan sejumlah tentera yang sangat ramai, yang mana tuan-tuan sekalian daripada pelbagai warna kulit, daripada pelbagai bangsa, pelbagai agama, sehinggalah tuan-tuan sekalian tentera-tentera musuh ni 2 kali ganda lebih daripada tentera-tentera Islam daripada sudut kekuatan dan senjata mereka. Ni dia. 2 kali ganda besar. Summa innahum badaru fasaddu fi wujuhil muslimina afwahat turuq. Kemudian mereka bertindak dengan menutup semua laluan-laluan yang ada. Supaya apa? Untuk menyekat kemarahan tentera-tentera Islam daripada masuk kepada Bukhara, tuan-tuan sekalian. Sehinggalah Qutaibah bin Muslim ni tak mampu nak mengutuskan pasukan pengintip sariyatan saghirah, pasukan yang kecil. Biasanya sebelum panglima ni masuk satu tempat, tuan-tuan sekalian, dia akan hantar dulu satu kumpulan kecil untuk intip. Jadi pasukan kecil ni pun tuan-tuan sekalian tak mampu nak lepas juga. Kenapa? Jalan-jalan ditutup belaka, dijaga rapi. Kama lam yastati ahadun min uyunihi almunabbithina bainahum ay yanfudha fi ilaihi, seperti mana pengintip-pengintip yang di dalam sana pun tak mampu nak keluar, tuan-tuan sekalian. Hak dalam tak boleh masuk, hak luar tak boleh masuk, yang dalam tak boleh keluar dah. Ni dia. Lalu Qutaibah bin Muslim al-Bahili berkhemah berdekatan dengan satu kota yang namanya Bikanda. Bikand, salah satu kota di negeri sebalik sungai. Bukan Wakanda ni, Bikand, disebut Wakanda.
Jadi wa tasammara fi makanihi la yataqaddamu wa la yata'akhkhar. Lalu tuan-tuan sekalian, bila berkhemah ni, duduklah di kota ini, kota Bikan ini, yang mana tak mampu nak mara dan tak mampu nak berundur. Nak ke depan pun tak boleh, nak undur belakang pun tak boleh. Ketika inilah tuan-tuan sekalian, musuh-musuh mengambil peluang untuk menyerang tentera-tentera Islam. Yang mana serangan itu bermula selepas daripada waktu fajar. Lepas-lepas waktu fajar menyingsing ni, tentera-tentera musuh duk serang tentera Islam. Setiap hari tuan-tuan sekalian. Tiap-tiap hari mereka serang tentera Islam, dan pada waktu malam mereka balik ke kawasan pertahanan mereka. Dan keadaan ini berterusan selama 2 bulan berturut-turut. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayang, nak masuk tak boleh, nak undur tak boleh. Kemudian diserang tentera musuh selama 2 bulan berturut-turut. Lalu Qutaibah dalam keadaan yang sangat bengong, dalam keadaan yang sangat, kita panggil apa, dalam kebingungan, mengatur rancangan. Dan dia tak pasti sama ada nak berundur ataupun nak mara. Kemudian yang hebatnya tuan-tuan sekalian, berita ini sampai kepada pengetahuan seluruh orang Islam di seluruh dunia. Dapat berita tentang bagaimana tentera-tentera Islam ni dalam keadaan yang sangat bahaya. Maka umat Islam merasa bimbang dengan nasib angkatan tentera yang tak pernah dikalahkan ini. Ala jayshil kabir alladhi lam yuqhar wal qaidil azim alladhi lam yughlab, dan bimbang dengan panglima perang yang tak pernah kalah. Jadi kali ini tuan-tuan sekalian, dikeluarkan satu arahan. Wa sadarati tawjihat ila al-wulati fil amsar. Dikeluarkan satu arahan kepada seluruh pemerintah wilayah Islam. Supaya apa? Memanjatkan doa kepada tentera-tentera Islam al-mutarabbisin, mereka-mereka yang menunggu, mereka-mereka yang tengah berada di kawasan ataupun tempat untuk berperang tadi itu, yang berpengkalan di negeri di sebalik sungai selepas semayang. Ini dia. Makna apa tuan-tuan sekalian? Arahan setiap wilayah ni, negara-negara Islam ni, mesti lepas semayang panjatkan doa kepada tentera-tentera Islam. Ini hebat ni umat Islam. Yang mana tuan-tuan sekalian, bila keluar arahan ini, fa akhazat masajidul muslimin tadijju min ajlihim du'a. Tiap-tiap masjid orang Islam ini memanjatkan doa tuan-tuan sekalian. Doa pada Allah Taala. Wa tafiqat mazinuhum ta'ijju bid-dara'ati wal ibtihal. Yang mana menara-menara masjid melaungkan munajat dan juga ibtihal. Dan imam-imam semua membaca doa kunut tiap-tiap lepas sembahyang. Ini dia. Maknanya tuan-tuan sekalian, benda besar lah ni. Sampai semua imam baca doa lepas sembahyang, berdoa kunut. Dan munajat tuan-tuan sekalian. Kerana menghadapi satu benda yang peperangan yang besar lah. Ibarat kita pada kali ini pilihan raya lah tuan-tuan sekalian. Jadi diminta seluruh ahli ini untuk bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, setelah daripada mendapat berita tadi, maka bangkitlah sejumlah besar tentera Islam yang ingin berikan bantuan kepada tentera-tentera. Wa kana yataqaddamuhum at-tabi'ul jalil, di antara yang terkehadapan iaitulah Muhammad ibn Wasi' al-Azdi yang kita ceritakan ini. Seorang syekh tapi di kehadapan, duduk depan sekali, mari. Jadi tuan-tuan sekalian, Qutaibah bin Muslim al-Bahili ni, panglima perang, dia ada mata-mata dia daripada kalangan Ajam, kalangan orang bukan Arab. Yang pintar, yang cerdik tuan-tuan sekalian, yang dipanggil dengan nama dia Taizar. Nama dia Taizar. Lalu tuan-tuan sekalian, Taizar ni dipengaruhi oleh musuh-musuh Islam dan disogok dengan sejumlah wang. Ini yang bahaya ni. Yang mana sanggup dibeli tuan-tuan sekalian. Dibeli oleh tentera musuh dengan jumlah wang yang banyak, lalu dipengaruhi oleh musuh. Yang mana asalnya dia mata-mata kepada orang Islam. Tapi oleh kerana sanggup jual maruah,
Tuan-tuan sekalian, menyebabkan dia sanggup untuk mengikut musuh-musuh. Wa talabu minhu ay yasta'mila hilatahu wa zaka'ahu fi tauhini quwal muslimin. Maka dia minta dengan Taizar ni supaya melemahkan kekuatan tentera-tentera Islam. Dan disuruh pujuk dengan kecerdikan dia. Pujuk supaya apa? Tentera-tentera Islam ni berundur daripada negara ini dah tanpa ada sebarang peperangan. Lalu tuan-tuan sekalian, Taizar pun masuklah bertemu dengan Qutaibah bin Muslim Al-Bahili. Datang jumpa dengan Panglima. Lalu tuan-tuan sekalian, bila masuk dalam majlis tadi tu, yang mana ada ketua-ketua tentera, hafilan bi kibaril quwadi wa wujuhil jundi. Fa akhadha makanahu ila janibih. Dia pun datang rapat dengan Qutaibah bin Muslim, dia bisik di telinga. Dia kata, akhli majlisaka ayuhal amir idza syi'ta. Kosongkan majlis kamu ni wahai amir, jika engkau nak. Ada benda lah tu. Jadi tuan-tuan sekalian, Qutaibah pun beri isyarat supaya semua kosongkan, mana keluarlah daripada majlis itu, kecuali Dirar ibn Husain, yang ni kekal. Disuruh Dirar duduk kekal sini, yang lain keluar belakang. Ketika itulah tuan-tuan sekalian, Taizar ni berpaling kepada Qutaibah. Lalu dia mengatakan, laka inni akhbar ayuhal amir. Aku ada berita wahai amir, wahai panglima. Lalu kata Qutaibah, benar apa? Bagi tahulah. Lalu kata Taizar, inna amirul mu'minin fi Dimashqa. Sesungguhnya amirul mu'minin di Dimashq qad azal al-Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi. Telah memecat Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi. Wa azal al-quwad alladhi yatba'unahu. Dan dipecat semua panglima tentera. Dan kamu pun termasuk di kalangan panglima itu. Kena pecat juga, tuan-tuan sekalian, kata dia. Dan diganti dengan tentera panglima yang baru. Dan mereka ni akan mengganti tugas-tugas. Dan mereka ni akan datang tak lama lagi. Tuan-tuan sekalian. Dia kata pada Qutaibah ni kena pecat. Dan diganti dengan orang lain pula main ganti tempat dia. Lalu pandangan dia mengatakan, eloklah tuan berundurlah dengan tentera-tentera tuan ni daripada negara ini. Wa anta'uda ilal Marwah, balik ke Marwah semula. Atur rancangan balik daripada jauh, daripada medan peperangan ini. Tuan-tuan sekalian, apa yang dibuat oleh Qutaibah setelah dengar daripada Taizar tadi? Habis saja Taizar ucapkan ucapan ni, tuan-tuan sekalian, mengajak tadi tu Qutaibah supaya undur daripada medan peperangan ini. Lalu dipanggilnya anak buah ataupun pengawal dia yang namanya Siyah. Dipanggil Siyah. Lalu bila mana Siyah ni berada di hadapan dia, dia kata apa? Idrib unaqa hadzal kha'in ya Siyah. Pancung leher dia wahai Siyah. Pengkhianat ini, pancung dia. Tuan-tuan sekalian, ini hebat panglima perang Islam. Yang mana tak ada kompromi tentang pengkhianat ini. Kerana apa? Dia mengkhianati umat Islam. Fadaraba Siyah unuqah, terus pancung, tuan-tuan sekalian. Patuh arahan, lepas pancung terus beredar daripada tempat dia. Ni dia. Lalu tuan-tuan sekalian, lalu Qutaibah pun berpaling kepada Dirar ibn Husain yang berada di depan dia. Lalu kata Qutaibah, laisa fi hadhil ardi ahadun sami'a hadzal khabar ghairi wa ghairuk. Jangan benarkan sesiapa pun yang mendengar berita ini melainkan mu dan aku saja. Wa innani uqsimu billahil aliyyil azim. Aku bersumpah dengan nama Allah yang Maha Agung, yang tinggi. Jika sekiranya berita ini sampai kepada sesiapa, qabla an tanqadiya harbuna, sebelum perang kita tamat, la ulhiqannaka bihadzal ghadir, akan aku lakukan perkara yang sama seperti berkhianat ini padamu. Ni tuan-tuan sekalian. Jangan sekali-kali bocorkan rahsia. Ni dia. Fa idza kanat laka fi nafsika hajah. Lalu kata Qutaibah, jika kamu sayang nyawa kamu, fahfaz alayka lisanak, jaga lidah ni. Jaga lidah ni. Wa'lam anna intishara hadzal hadis, dan ketahuilah sesungguhnya kalau tersebar berita ini akan melemahkan semangat tentera-tentera Islam.
wa yunzilu bina hazimatan munkarah, dan menyebabkan kita akan kalah kecundang. Kemudian tuan-tuan sekalian, Qutaibah pun panggil, izinkan balik ketua-ketua panglima tadi masuk menghadap dia. Bila masuk tuan-tuan sekalian, tengok Taizar rebah di bumi, menyembah bumi. Ghariqan fi dimai, mandi dengan darah-darah. Lalu mereka rasa hairan dan takut tengok bila mana Taizar tu dalam keadaan macam tu, tuan-tuan sekalian. Lalu kata Qutaibah, ma yaru'ukum min qatli rajulin ghadirin kha'in. Apa yang menakutkan kamu daripada kematian seorang lelaki yang mengkhianat ini? Ini dia. Faqalu kunna nazunnuhu nasiyan lil muslimin. Lalu kata mereka, kami dok sangka dia menjadi penasihat kepada orang Islam. Lalu kata Qutaibah, bal kana ghashyan lahum. Bahkan selama ni dia menipu umat Islam. Dia tipu umat Islam. Fa akhadhahu Allahu bi dhanbihi, lalu Allah Taala hukumnya, tuan-tuan sekalian. Summa rafa'a sautahu wa qala, lalu Qutaibah angkat suara dia. Dia mengatakan, wal an insarifu ila qitali aduwikum. Sekarang pergi gempur musuh kamu. Wal qawhu biqulubin ghairil qulubil lati kuntum talqawnahu biha min qablu, dan serang mereka dengan semangat baru yang kamu tak serang sebelum ini. Lalu tuan-tuan sekalian, bila mendapat arahan daripada Qutaibah bin Muslim tadi itu Al-Bahili, lalu tentera-tentera Islam bersemangat, lalu mereka bertemu dengan pihak musuh. Falamma tasaffan jaishan, bila mana dua-dua pihak berhadapan, saling berhadapan, tuan-tuan sekalian. Di sebelum perang ni memang gitulah. Berhadapan di antara satu sama lain. Lalu tentera Islam melihat jumlah tentera musuh yang sangat ramai, menyebabkan mereka rasa ketakutan dalam diri mereka, rasa gerun bila melihat jumlah musuh ramai sangat berbanding dengan tentera Islam. Lalu panglima perang Qutaibah bin Muslim, tuan-tuan sekalian, dapat rasa apa yang berlega dalam hati mereka ini. Faja'ala yatufu bainal kata'ib wa yashhadhul himam. Lalu Qutaibah pun pergi, dia tawaf, dia pergi setiap pasukan-pasukan dan memberikan kata-kata rangsangan dan semangat, bagi semangat pada tentera-tentera Islam. Summa iltafata ila man haulah, kemudian dia berpaling kepada orang sekeliling dia. Wa qala, ditanya, aina Muhammad ibn Wasi al-Azdi. Allahu akbar. Tuan-tuan sekalian, dalam keadaan macam ni, tuan-tuan sekalian, Qutaibah tanya, mana Muhammad ibn Wasi al-Azdi? Dalam ramai-ramai tentera ditanya ni, mana Muhammad ibn Wasi al-Azdi? Lalu mereka mengatakan, innahu hunaka, dia ada di sana, fil maimanati ayyuhal amir, di sebelah kanan, barisan kanan, wahai panglima. Apa yang dia buat? Lalu kata mereka, innahu muttaki'un ala rumhihi, dia berdiri bersama tombak dia. Syakhisun bi basarihi, memerhatikan dengan pandangan dia. Yuharriku isba'ahu, menggerakkan jarinya ke arah langit. Afanunadihi laka ayyuhal amir. Maka mereka mengatakan, adakah kami nak panggil dia wahai panglima? Lalu kata Qutaibah, bal da'u, bahkan biarkan dia. Lalu kata Qutaibah, tuan-tuan sekalian, wallahi, demi Allah, inna tilkal isba', sesungguhnya jari-jari Muhammad ibn Wasi al-Azdi tadi itu, ahabbu ilayya, lebih aku sayang daripada 1000 pedang yang terhunus. Yahmiluha alfu syabbin tarir, yang dibawa oleh 1000 orang pemuda-pemuda. Allahu akbar. Tuan-tuan sekalian, bayangkan betapa kita panggil pentingnya ada orang macam ini dalam tentera-tentera Islam. Dia kata, biarkan dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Fama arafnahu illa mustajabad doa. Yang mana kita tidak tahu melainkan Allah Ta'ala akan menerima doa dia. Ini dia, tuan-tuan sekalian. Yakin bahawasanya Allah Ta'ala akan kabulkan doa-doa orang yang soleh, orang yang zuhud, orang yang inginkan mardatillah. Lalu tuan-tuan sekalian, bermulalah pertempuran di antara tentera Islam dan tentera musuh. Laksana singa yang mengganas, tuan-tuan sekalian. Wal taqal jam'an, bertemulah dua kumpulan yang besar ni, bertembung umpama ombak laut yang bergulungan di tengah ribut taufan. Fi yaumin asif. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasa ketenangan dalam hati-hati orang Islam. Rasa tenang dalam hati orang Islam.
wa amaddahum bi ruhin min indih, dan mereka memperoleh semangat baru daripada Allah Subhanahu wa taala. Fama zalu yujalidun, mereka bertempur sepanjang hari, tuan-tuan, sepanjang hari. Hatta idza aqbala al-lailu zalzal, sampailah malam. Lawan-lawan sampai ke malam, tuan-tuan sekalian, menyebabkan tentera-tentera musuh ini pertahanan dia mula rasa goyah, mula bergoncang. Zalzalallahu aqdamal musyrikin, Allah Taala goncangkan pertahanan mereka. Wa qadhafa fi qulubihim ar-rum, Allah Taala campurkan rasa kegerunan dalam hati mereka. Sebab tu tuan-tuan sekalian, tentera Islam ni walaupun jumlah tak ramai, akan tapi bila mana kita yakin pada Allah Ta'ala, kita yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keikhlasan kita ini, keimanan kita ini, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala akan bantu perjuangan Islam. Allah Ta'ala akan campurkan rasa gerun kepada tentera musuh Islam. Ini kehebatan tentera Islam. Lalu tuan-tuan sekalian, famanahu zuhurahum lil muslimin, mereka pun lari, bertempiang lari. Farakibahum al-mujahidun qatlan, maka tentera-tentera Islam pun mengambil peluang untuk bunuh ataupun mengambil tebusan dan juga mengusir mereka ini. Inda zalika sa'alu Qutaibah as-sulha wal fidyah fasalahum. Kemudian tuan-tuan sekalian, ketika itulah bila mana mereka ni kalah dalam peperangan, lalu mereka minta perdamaian. Baru nak berdamai lah. Minta perdamaian dan mereka sanggup bayar tebusan kepada tentera-tentera yang ditawan oleh tentera-tentera Islam. Maka bila mana ada perdamaian Islam ni, tuan-tuan sekalian, itulah. Bila ada perdamaian, wasulhu khair, mana kita terima perdamaian. Lalu terima. Dia bila terima, tuan-tuan sekalian, dalam ramai-ramai jumlah tentera musuh Islam tadi itu, ada seorang lelaki yang sangat keji. Ada seorang lelaki yang terkenal dengan kejahatan dia, mustatirus syarr, syadidul athari fi ta'libi qaumi 'alal muslimin. Dan dialah orang yang memainkan peranan utama dalam menghasut tentera-tentera musuh kepada Islam ini. Lalu Qutaibah bin Muslim, faqala, dikatakan kepada Qutaibah tadi, ana afdi nafsi ayuhal amir, aku nak bayar tebusan ini, wahai amir, wahai panglima. Lalu kata Qutaibah, berapa pun nak tebus dia? Lalu jawab dia, tuan-tuan sekalian, 5,000 harirah siniyah, 5,000 sutera Cina, tuan-tuan sekalian, 5,000. Dia nak tebus dengan 5,000 sutera Cina, yang mana harganya alfin, beribu-ribu harga dia. Lalu Qutaibah berpaling kepada tentera-tentera Islam. Lalu ditanya, bagaimana pandangan kamu? Lalu mereka mengatakan, nara anna hadzal mal, kami lihat kalau dengan harta ini akan menambahkan lagi harta rampasan perang tentera-tentera Islam. Summa innana ba'da an ahrarna hadzal nasra lam nakhsha ba'sa hadzal rajul wa amsalih. Kemudian lepas kita menang ni, tak perlu bimbang dah dengan angkara orang-orang ini ataupun yang seperti dia. Lalu panglima perang Qutaibah tak rasa sedap dengan jawapan tu. Lalu tuan-tuan sekalian, dia berpaling kepada Muhammad ibn Wasi' al-Azdi. Tanya juga ni orang-orang yang tidak mencari dunia. Lalu ditanya, apakah pandangan kamu wahai Aba Abdillah tentang orang ini? Lalu kata dia, ayuhal amir, wahai panglima, sesungguhnya orang-orang Islam ini, tentera-tentera Islam ini, lam yakhruju min diyarihim li jam'il ghanaim, mereka tidak keluar daripada negara mereka semata-mata nak memperolehi harta rampasan perang, wa taqdisil amwal, dan mengumpulkan harta-harta rampasan perang, wa innama kharaju mardatan lillah, sesungguhnya mereka keluar semata-mata apa? Untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wa nashran lidini fil ardi, nak sebarkan agama Allah di atas muka bumi ini. Wa qahran li'adahi, dan menghapuskan musuh-musuh Islam. Dengar jawapan daripada Qutaibah, tuan-tuan sekalian, daripada Muhammad ibn Wasi'. Lalu kata Qutaibah, jazakallahu khairah.
Moga Allah Ta'ala berikan balasan pada kamu. Ni, makin bertambah yakin Qutaibah. Bukan tak yakin sebelum ni, tapi dia nak dengar pandangan ni. Lalu tuan-tuan sekalian, kata Qutaibah, wallahi la ada'uhu yurawi'u imra'atan muslimatan ba'da sa'ah. Demi Allah, aku takkan benarkan orang-orang macam ni menakutkan wanita-wanita Islam selepas daripada hari ni. Ni. Sebab tu tuan-tuan sekalian, panglima-panglima Islam dulu, bila mana ada orang mencabul ataupun mengganggu wanita-wanita Islam, digerakkan satu batalion tentera, tuan-tuan sekalian. Ini hebatnya umat Islam dulu, tuan-tuan bayang. Kalau diceroboh wanita-wanita dan sebagainya, digerakkan satu tentera menyerang tempat itu, tuan-tuan bayang. Sebab tu kita kata hebat tentera Islam ni. Tapi zaman kita ni, zaman yang mana orang makin takut dah. Keyakinan mereka makin pudar. Sebab tu kita kena kembalikan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian. Perjuangan Islam ini yang memerlukan orang-orang yang ikhlas pada Allah Ta'ala ini. Lalu dikata, walau bazala malad dunya fida'an li nafsih. Walaupun dengan seluruh dunia dia cuba tebus orang ini, aku takkan bagi. Summa amara biqatli, kemudian disuruh untuk dibunuh orang ini, tuan-tuan sekalian. Jadi itulah di antara cerita tuan-tuan sekalian, Muhammad ibn Wasi' al-Asdi, dan ada lagi cerita dia beberapa lagi ni, kita akan ceritalah pada minggu akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat pengajaran yang boleh kita amalkan dengan seorang tokoh pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah Taala mengurniakan kepada kita kekuatan untuk sama-sama kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fasalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah suratul As. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.